Pemanis kata, selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat ilahi dapat kita berkumpul bersama-sama di pentas forum. Hadirin hadirat, nama diberi Nur Afikah binti Karim selaku moderator anda pada hari ini. Tidak lengkap sebuah forum jika saya berbicara seorang diri. Jadi, marilah pula kita berkenalan dengan ahli panel kita. Saya perkenalkan ahli panel kita yang pertama iaitu Saudara Muhammad Faizi bin Muhammad Fauzi. Apa kabar saudara? Khabar baik, Alhamdulillah. Seterusnya, saya memperkenalkan ahli panel kita yang kedua iaitu Saudara Muhammad Daniel bin Syam Nurziali. Apa kabar saudara? Baik, Alhamdulillah. Baiklah hadirin sekalian, selesai sudah sesi perkenalan kita. Jadi, ayo kita kembali pada tajuk forum kita pada hari ini iaitu Akidah dan Kehidupan Muslim. Hadirin sekalian, saya pasti semua sedia maklum dengan masalah akidah yang telah melanda generasi hari ini. Oleh itu, saya menjemput saudara Faizin selaku panel kita pertama untuk menjelaskan konsep iman. Saya persilakan saudara. Terima kasih kepada saudari moderator kita. Untuk menjawab persoalan saudari, iman merupakan satu aspek yang penting dalam akidah. Dari segi bahasa, iman bermaksud percaya atau keyakinan. Dari segi istilah pula, iman bermaksud membenarkan dengan hati, mengakui dengan lisan dan beramal dengan anggota. Okey. Iman juga daripada aspek ini, kita perlu beriman dengan rukun iman, iaitu beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari akhirat dan beriman kepada qada dan qadar. Rukun iman ialah asas-asas yang membentuk iman. Maka seseorang tersebut hendaklah melakukan dengan berasaskan rukun iman jika membentuk pandangan, sikap dan buah fikiran seseorang insan tersebut. Okey, baik, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih saudara Faizi di atas pencerahan yang saya kira cukup jelas sebentar itu tadi. Jadi apa yang dapat saya fahami daripada penerangan saudara itu sebentar tadi, rukun iman yang kita pelajari sejak kecil lagi bukanlah sekadar pelajaran yang kita pelajari di sekolah, tetapi ini adalah pelajaran yang penting untuk kita aplikasikan dalam kehidupan. Berpindah pula kepada saudara Daniel. Seperti yang kita sedia maklum, dua kalimah syahadah merupakan perkara yang sinonim dalam kehidupan masyarakat Muslim. Jadi, apakah mungkin saudara mempunyai sebarang perkongsian yang ingin saudara kongsikan berkaitan akidah dan dua kalimah syahadah ini? Terima kasih kepada saudari moderator. Jadi, saya ingin menjawab soalannya. Dapat kita ketahui bahawa semua umat Islam wajib mengucap dua kalimah syahadah. Hal ini demikian kerana ianya telah termaktub dalam rukun Islam bahawa rukun Islam yang kedudukannya paling awal adalah mengucap dua kalimah syahadah. Syahadat bermaksud pengetahuan, penerangan, perkabaran dan pernyataan. Orang-orang yang bersyahadat dipanggil bersaksi kerana dia mengkhabarkan atau memberitahu apa yang dia ketahui. Membuat persaksian, kenyataan atau perkabaran boleh dilakukan dalam bentuk perkataan dan juga perbuatan. Ianya juga merupakan asas yang terpenting dalam menegakkan Islam secara menyeluruh. Kalimah syahadah itu penting kerana ia merupakan intisari ajaran Islam. Dengan lain perkataan, pemahaman seseorang Muslim terhadap Islam bergantung kepada pemahaman terhadap kalimah syahadah. Bagi penyataan Muhammad Rasulullah bermaksud penerimaan cara penghambaan itu daripada Nabi Muhammad SAW. Baginda menjadi teladan dan ikutan dalam mengikuti minhajillah dan pasti penghambaan kepada Allah ini meliputi seluruh aspek kehidupan. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 162, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Itu saja dari saya. Baiklah, terima kasih saudara Daniel di atas penerangan yang saya kira cukup bernas itu. Benar kata saudara panel kedua kita sebentar tadi akan kepentingan dua kalimah syahadah ini terhadap setiap umat Islam. Kalimah syahadah ini penting dalam perjuangan umat Islam. Ini bukan sekadar dikatakan di bibir tetapi perlu diakui di hati dan perlulah dibuktikan dengan perbuatan. Baiklah hadirin, izinkan saya bertanya pandangan kedua ahli panel kita akan kes syirik fahaman ayah pin. Pada pandangan saudara berdua, apakah langkah yang terbaik untuk mengatasi kes seperti ini daripada terus mempengaruhi generasi hari ini? Jadi, saya tertanya-tanya,
Apakah mungkin pandangan saudara berdua dalam mencari langkah tindakan yang perlu diambil untuk menyelesaikan kes-kes seperti ini daripada terus merebak? Baiklah, mungkin saudara Faizin boleh utarakan pandangan saudara dahulu. Baik, terima kasih kepada saudari moderator. Ajaran sesat merupakan satu buatan mensyirikkan Allah yang sangat berbahaya kerana mampu memecah belahkan umat Islam dan menjadi ancaman kepada negara. Langkah pencegahan yang terbaik adalah bagi saya dengan menasihati, kerana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu nasihat. Kami berkata, bagi siapa? Bagi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya dan bagi para pemimpin kaum muslimin dan orang-orang awam mereka. Agama itu adalah satu nasihat yang bermaksud bahawa agama berperanan mengawal serta memberi petunjuk kepada manusia agar menjadi insan yang baik dan sempurna. Sekian, terima kasih. Baiklah, sama-sama. Terima kasih juga kepada saudara Faizin di atas idea dan hujah yang saya kira cukup menarik itu. Baiklah, nampaknya panel kedua kita sudah tidak senang duduk ya. Apakah mungkin yang bermain-main di fikiran saudara? Mungkinkah saudara mempunyai idea yang berbeza daripada saudara Faizin? Silakan saudara Daniel. Terima kasih. Rentetan daripada saudara Faizin dapat kita ketahui bahawa menurut hadis sahih, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara dan kamu tidak akan sesat selagi kamu berpegang dengannya, iaitu kitab Allah, Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya. Hadis riwayat Imam Malik. Oleh itu, kita mestilah melengkapkan diri serta mendalami ilmu agama dengan kefahaman Islam yang sebenar. Kita juga perlulah memahami setiap maksud yang terkandung dalam Al-Quran serta mengamalkan sunnah-sunnah penghulu kita Nabi Muhammad SAW. Oleh hal yang demikian, pengaruh ajaran sesat dapat ditangkis dengan kefahaman Islam yang sebenar melalui proses pembelajaran secara formal atau tidak formal. Terima kasih. Baiklah, terima kasih saudara Daniel di atas pandangan itu sebenarnya. Mendengar baik kata kedua ahli panel ini, ingat saya akan kata-kata Imam Syafi'i yang berbunyi, jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu perlu menanggung peri kebodohan. Oleh hal yang demikian, saya juga yakin jika masyarakat semua mendalami ilmu Al-Quran dan Sunnah, maka tidak akan timbulnya masalah seperti ini kerana mereka yang mengetahui Islam yang sebenarnya tidak akan berjalan ke arah kesesatan. Baiklah, soalan saya seterusnya. Pada tahun 2017, kes Siti Kasim telah menggegarkan Malaysia apabila aktivis ini menyifatkan Allah SWT itu terciptanya daripada getaran. Hal ini telah menyebabkan ramai pihak berpendapat bahawa tindakan Siti Kasim ini telah mengundangnya kepada murtad. Apakah mungkin pendapat saudara atas masalah seperti ini daripada apakah pendapat saudara Daniel untuk atasi masalah seperti ini daripada terus berlaku? Saya silakan saudara Daniel. Terima kasih sekali lagi kepada saudari moderator. Dalil daripada hadis Nabi SAW antaranya daripada Sa'id bin Aslam radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud sesiapa yang menukar agamanya hendaklah dipancung lehernya. Surah Al-Mu'attah. Oleh itu, kerajaan perlulah mewujudkan program pemulihan akidah agar orang-orang yang berniat atau yang ingin keluar daripada Islam dapat menerima nasihat dan ajaran daripada orang-orang serta insan-insan yang mempunyai pengetahuan yang sebenar tentang Islam supaya individu tersebut menukar fikiran dan tetap memeluk agama Islam. Mereka ini amat memerlukan pemulihan akidah. Baiklah, terima kasih saudara Daniel di atas perkongsian sebentar tadi. Kini saya buka peluang kepada saudara Faizin. Mungkin saudara mempunyai idea yang berbeza. Terima kasih kepada saudari moderator. Saya ingin menyokong panel yang kedua. Pertama sekali, setiap Muslim ada berperanan mencegah perkara-perkara mungkar seperti perkara murtad ini. Seperti sabda Rasulullah SAW, orang siapa di kalangan kamu melihat kemungkaran, hendaklah mengubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lidahnya, dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya.
dan demikian itu adalah selemah-lemah iman. Oleh itu, terbukti bahawa orang yang murtad di akhirat nanti tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka kekal di dalam neraka. Terima kasih. Baiklah, terima kasih saudara Faizin dan saudara Daniel atas penerangan yang saudara berdua berikan sebentar tadi. Setelah mendengar hujah-hujah saudara, boleh simpulkan bahawa kita perlulah membimbing saudara kita yang berada dalam kesesatan. Baiklah, sebelum saya menutup tirai forum kita pada hari ini, suka saya untuk memetik tafsir kitab suci Al-Quran yang berbunyi. Dan dialah yang menyatu padukan di antara hati mereka yang beriman itu. Kalaulah engkau belanjakan segala harta benda yang ada di bumi, niscaya engkau tidak dapat juga menyatu padukan di antara hati mereka. Akan tetapi Allah telah menyatu padukan di antara hati mereka. Sesungguhnya Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Oleh hal yang demikian, daripada sesi perbincangan forum kita pada hari ini, saya simpulkan setelah kita berusaha untuk menangani segala masalah ini, kita haruslah berbalik semula kepada Allah kerana kita adalah miliknya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.